Pak, semua lagu sebentar tadi daripada artis tempatan kita ni Zulaf ya. Ya, betul sekali dan Audi kembali lagi ke dalam rancangan Rampai Pagi untuk mengikuti satu segmen wawancara berkenaan dengan Tahadu Tahabun 5.0. Dua narasumber telah pun kita bawa ke studio pada hari ini, Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Hidayat bin Haji Hassan dan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hamiduddin bin Haji Jamaluddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sihat-sihat saja. Alhamdulillah. Jadi terus saja ya, kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan Tahadu Tahabuan ini. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya, apa sebenarnya program Tahadu Tahabuan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rampai Pagi Radio Television Brunei atas memberi ruang kepada kami untuk menjelaskan lagi lebih lanjut berkenaan dengan program Tahadu Tahabuan ini, dan juga berterima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama atas sokongan yang diberikan untuk melaksanakan program ini lah. So berkenaan dengan program Tahadu Tahabu 5.0 ini, dari perkataannya saja program Tahadu Tahabu saja tu, ia bermaksud saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Di sana maksudnya di mana kalau sekiranya kami membagi seorang itu hadiah, diorang pun akan happy lah, bahagia. Kami pun akan gembira juga lah. So di sana kami mengimplikasikan, bermaksudkan di sini kami membukakan peluang kepada orang ramai untuk memberikan sumbangan itulah, supaya sama-sama kami merasakan kebahagiaan itu. So fokus daripada program Tahadu Tahabuan ini, kami fokuskan kepada anak-anak, especially anak-anak yatim dan keluarga yang kurang bernasib baik. Lebih-lebih lagi Mereka-mereka yang memerlukan. Ya, mereka yang memerlukan, lebih-lebih itu sama ini bulan 12 ni cuti dan sambung semula ke sekolah. So preparation for dorang ke sekolah tu supaya macam lebih lagi dorang memberikan pasal barang-barang sekolah tu supaya dorang bercuti sepenuhnya. Kami bagi dorang kebahagiaan di sana supaya dorang memikirkan lagi pasal sekolahan itu. Barang-barang persekolahan itu. So alhamdulillah, ini kira bukan pertama kali kami melakukannya, ini kira kali kelima lah. So semenjak 2017. Dari 2017, 18, 19, 20, tapi 21 kami paksa hentikan disebabkan gelombang kedua COVID lah. So kami continue sambung semula ke tahun ini. Dan ini sebagai salah satu inisiatif memupuk rasa kasih sayang di antara bukan saja keluarga-keluarga terdekat lah. Ini kira untuk reach out ke masyarakat juga, kasih sayang itu kira menyeluruh, kira kan. Sama apabila kita saling membantu, kita akan ada rasa empati kepada orang lain, sekaligus akan melahirkan kasih sayang dalam saling meringankan beban sekeliling dengan ujian dorang Baik ya, jadi alhamdulillah tahun ini merupakan tahun ataupun kali kelima ianya diadakan. Secara ringkas ni, macam mana tercetusnya idea Tahadu Tahabu ini? Ia dilakukan ini kalau Hamid sendiri. Baik, Hamid. Kita bersama dengan Hamid. Silakan Hamid. Sebelum itulah ya, macam mana tercetusnya, ceritakan sedikitlah ya, bagaimana tercetusnya idea Tahadu Tahabu ini. Okey, alhamdulillah idea untuk mengadakan Tahadu Tahabu ini seperti yang dikatakan tadi ya, pada 2017. Pada masa itu kalau dikirakan saya sendiri yang pengurusi masa kali pertama itulah. Jadi masa itu kira nada perancangan yang kokoh, tapi memandangkan saya pada masa itu baru lepasan dari UBD dan sebelum tamat pelajaran tu ada UBD mengadakan program yang serupa. Jadi saya mencadangkanlah untuk mengadakan program yang sebegini. Jadi alhamdulillah
sampai kali kelima lah. Sambutannya memang sangat Sambutannya menggalakkan. sangat menggalakkan. Orang Brunei pun alhamdulillah memang kuat menyumbang lah. Memang menyumbang. Rajin Orang Brunei itu memang bersedekah, hebat ya. lah dalam bersedekah. Memang Alhamdulillah, luar biasa sekali. memang Sehingga luar tahun biasa ini 5.0 kali yang kelima Kali dijalankan. kelima, ya, Mudah-mudahan diadakan, akan alhamdulillah. terus mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkannya daripada orang-orang Brunei kita ini. Nadira. Betul sekali. Tapi menjadi persoalan jua bagi mereka yang berminat untuk mengikutinya, bila dan di manakah penyerahan sumbangan ini akan dilangsungkan dan bagaimanakah proses pemberian barang persekolahan ini? Okay, alhamdulillah bagi tahun ini ia diadakan selama 2 minggu dari minggu lepas, dan untuk minggu ini kami mengadakan dalam 3 hari juga, iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad, 2, 3 dan 4 hari bulan Disember nanti insyaAllah, berada di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tunku Katuk. Jadi bagi proses penerimaan dan penyerahan barang ini nanti itulah bermula dari penerimaan dari para penyumbang, Orang ramai, ya. orang ramai. Penyumbang. Jadi nanti setelah barang-barang tersebut habis dikumpulkan, kami akan membagi kategori lah mengikut sasaran-sasaran, seperti mana sasaran bagi sekolah rendah, sekolah dan sekolah menengah lah. Jadi untuk bagi setiap tahun pembelajaran, macam contoh tahun 2, tahun 3 ataupun sehingga sekolah menengah tahun 13, form 3 macam itulah. Baik, kalau kita lihat ketika poster di kaca TV pada ketika ini, ditambah 3 hari, maksudnya apa nih? Seperti yang saya maklumkan tadi, ya 2 dilaksanakan Disember, 3, 4. itu merupakan hari tambahan. Hari tambahan yang dimaksudkan ini. So maksudnya sudah berjalan sebelum ini? Ya, alhamdulillah minggu lepas ada kami mengadakan juga lah sempena perasmian yang disokong oleh pihak Jabatan Halal Masjid. Minggu lepas ada bermulalah ikut kira sesi pertama. Sesi pertama penyerahan barang dari orang-orang barang ramai sumbangan untuk ini kami tadi, ya. menerima lah. Jadi minggu ini merupakan sesi kedua penerimaan barang untuk kami menerima dari orang ramai lah, alhamdulillah. Tambahan ini mungkin adalah permintaan daripada orang ramai, macam mana? Biasanya kami memang akan tambah sebab campurlah antara request atau permintaan dari orang ramai dan juga daripada itulah memang supaya menambahkan lagi lah barang-barang sumbangan supaya lebih ramai yang dapat menerima dan lebih ramai yang dapat diberikan. Jadi lah. dengan penyerahan sumbangan yang ditambah selama 3 hari lagi, iaitu dari 2 hingga 4 Disember, dari Jumaat hingga Ahad, apa saja sebenarnya jenis barang-barang sumbangan yang diperlukan ini? So, barang-barang yang diperlukan adalah alat-alat persekolahan seperti alat tulis, pensel warna, buku tulis, kertas kajang, kalkulator, pembaris, peraut, apa sahaja yang berkaitan dengan peralatan sekolah lah, dan juga beg. So, kami akan menerima yang barang-barang yang berkualiti dan baru. Tetapi sekiranya barang-barang itu sudah dipakai, digunakan dan masih lagi dapat digunakan, mungkin tertakluk kepada AJK Belia Masjid lah untuk menerimanya, dan akan dicuba-cuba lagi lah. Ya, seperti yang kita saksikan sekarang di skrin kaca TV, mungkin dapat diulas sedikit sebanyak berkenaan dengan gambar-gambar yang dipaparkan ini? Ini gambar waktu perasmian 2 hari lepas, iaitu pada hari Ahad, di mana kami mengadakan majlis perasmian Tahabu yang diundang, kami mengundang guest of honor iaitu Haji Amir. Haji Amir untuk pembangku pengarah Jabatan Halal Masjid. Baik, ya. Jadi bermula minggu lepas sebenarnya sudah pun dijalankan, ya. Sedikit update ataupun kemaskini daripada Tuan Sri sejauh ini, macam mana sumbangan daripada orang ramai? Okay. Alhamdulillah sumbangannya sangat menggalakkan. Segala apa yang diberikan sangat-sangatlah hampir mencukupi. Dan ini disebabkan itu kami continue lagi, sambung lagi ke minggu ini untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk memberikan sumbangan lagi, ya. Kerana
sama orang kadang ada yang request macam 3 hari itu tidak cukup untuk diorang prepare barang-barang, so diorang mau extend lagi ke ke minggu Jadi ini. makanya itu ditambah ya sehingga tanggal 4 Disember ini nanti. Betul. Auda jangan lepaskan peluang, pastikan Auda menghantarkan sumbangan Auda ya di tempat yang telah pun dinyatakan tadi. Jadi kita melihat berkenaan dengan sambutan yang agak menggalakkan dengan program Tahadu Tahabu ini, mungkin dapat dikongsikan juga berapa sebenarnya sasaran yang telah pun dibuat terlebih awal dan siapa yang akan bakal menerima sumbangan itu nanti. Okay, jadi sebagai sasaran pada tahun ini memandangkan sambutan dari tahun ke tahun memang sangat menggalakkan, jadi kami tambahkan kepada sebanyak 230 lebih lah sasaran penerima ataupun sasaran anak-anak yang sebagai penerima barang-barang sumbangan inilah. Jadi golongan tersebut, golongan penerima tersebut adalah daripada golongan seperti yang dimaklumkan, golongan daripada orang-orang yang memerlukan, terutamanya orang-orang yang terdiri pada anak-anak yatim, dan juga sekiranya ada pada masa yang terdekat ni mangsa-mangsa bencana lah kalau ada. Tapi kami untuk masa ini masih kami fokuskan pada kawasan Mukim Gadong A dan juga pada kawasan Kampung Tunku Katok tersebutlah. Jadi ada banyak juga lah orang yang memerlukan dalam kawasan tersebut. Jadi pada kebiasaannya di mana Tuan mendapatkan list-list nama penerima-penerima tersebut dan macam mana cara menghubungi mereka tu? Jadi seperti kebiasaan kami mendapat Selesai sahaja packaging, merangkap semua, dan pengagihannya macam mana? Kalau untuk mendapatkan senarai nama-nama tersebut, kami biasanya menghubungi pihak JAPEM ataupun pihak MUIB untuk mendapatkan list-list nama yang memang orang-orang yang memerlukan lah. Sebab kalau kami pilih-pilih memang tidak pasti kan sama ada keadaan keluarga tu. Jadi kami memerlukan sokongan itulah daripada MUIB, pihak MUIB dan pihak JAPEM. Jadi sumbangan itu nanti akan dihantar sendiri oleh ataupun ada perkumpulan dari, macam mana? Dari senarai tersebut akan ada alamat yang diberikan dan juga nombor talian untuk dihubungi. Jadi kami biasanya selepas kami habis menyusun segala barang mengikut tahun-tahun yang diperlukan, kami akan menghubungi nombor tersebut dan bertanyakanlah sama ada alamat tu masih valid, masih dorang tinggal di sana dan kami akan menghubungi dorang lah, menghantar barang tersebut lah ke alamat tersebut. Itulah prosesnya ni nanti. Betul sekali. Ada soalan juga yang ingin ditanyakan pada Tuan Hidayat sendiri. Kalau kita melihat program Tahadu Tahabu ini, mungkin ahli jawatan kuasanya banyaknya daripada ahli belia-belia masjid ya. Ya. Jadi apa perasaan Tuan sendiri dan belia-belia masjid sendiri dalam penglibatan mereka dalam program Tahadu Tahabu ini? So dalam penglibatan sendiri dari sendirilah kira opinion kalau sekiranya macam kami membagi suatu barang, kira kami involve dalam apa sahaja amal projek yang kami adakan itu, akan merasa macam kami part of di field itulah. Kirakan kegembiraan itu ada dalam diri sendiri, kira sesuatu yang kami hajati akan ditunaikan macam tu. So apa saja dari kepercayaan diri sendiri dan maybe orang ramai juga lah, apa saja yang kami buat kebaikan yang apa sajalah, dari sedekah, dari amal jariah yang kami buat, sumbangan tenaga, kewangan, barangan, semualah, idea, segalanya. Apa saja yang kami lakukan, itu ada pembalasannya lah kan. So insyaAllah sepenuhnya tu akan dibalas, maybe tidak masa ini, maybe esok dia, ataupun maybe esok-esoknya, ataupun di akhirat. Betul. Jadi kalau kita ni melihat kebanyakannya daripada belia-belia masjid, banyaknya volunteers, adakah mereka sukarelawan
ataupun berapa ramai sebenarnya yang ikut turut mengadakan dan menjalankan acara Tahadu Tahabu ini? Sejujurnya tidak ramai yang involve dalam, especially dalam menjayakan tahabut. tapi walaupun sedikit, dia punya tenaga, setiap orang punya tenaga tu sangat besar lah. Betul. Apa saja contribution diorang bagi, either sikit atau banyak, akan di appreciate. Apa saja, walaupun hanya menuang air sajakah apa, tetap juga akan dilayan, lagi appreciate sepenuhnya. Betul sekali ya. Walaupun tidak ramah oleh jawatan kuasanya, tetapi alhamdulillah ya, ianya mampu dijayakan sehingga ke hari ini. Ada kata-kata daripada penyumbang yang mungkin boleh dikongsikan bersama kita yang tersimpan di dalam hati, menjadi satu kenangan manis ya, untuk dikongsi sama ni. Karena kebiasaannya. Yang kalau dari penyumbang lah, mereka itulah Apa kebanyakannya harapan? mereka berterima kasih lah kerana kami berusaha untuk menyediakan macam satu platform lah untuk dorang menyumbang. Sebab kalau sendiri-sendiri memang kurang pasti jangan Mereka siapa pun yang kurang memerlukan. pasti siapa akan dia bagi. Jadi ya. mereka sebahagiannya ada yang menyampaikan rasa terima kasih lah kerana menyediakan platform untuk dorang turut menyumbang. Sebab seperti yang dimaklumkan, orang Brunei memang suka menyumbang dan sedekah. Sangat pemurah. Alhamdulillah, itulah. Memang pemurah lah orang Brunei. Alhamdulillah. Bila tuan sendiri menyebut bagaimana orang Brunei pemurah, mungkin orang Brunei ni, orang kita ni dah camah mata. Biasanya menjalankan tanggungjawab masyarakat bersama, sekiranya ada yang memerlukan, mereka pun turut ikut serta menyumbang juga. Jadi untuk mereka di luar sana yang berminat untuk menyumbang, apa ni cara untuk mereka dapat berhubung dengan lebih lanjut atau bertanyakan soalan bagaimana? Okey, kalau bagi sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi dari Instagram kami, Ashabul Halim, @ashabul_HALIAM, ataupun hubungi di talian 8960 690 atau 8617 699, atau pergi saja ke masjid pada waktu Jumaat hingga Ahad pukul 9 pagi hingga 12 dan 2 sampai pukul 6 petang. Jadi berikut dikongsikan, sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi mereka melalui laman Instagram di ashabul_halim ataupun hubungi mereka di 89606990. Baik, di akhir wawancara ini sedikit mungkin ada saranan dan juga harapan daripada tuan-tuan sendiri. Silakan Tuan Hidayah terlebih dahulu. Okey. Sumbangan ini akan dibuka pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Menggalakkan peluang kepada orang ramai untuk memberi sumbanganlah kepada anak-anak, di mana masa ni kan kira apa yang saya cakapkan tadi, diorang pun mau bergembira pada bulan 12 ni. Kalau boleh orang ramai meringankan beban anak-anak yang memerlukan bantuan. Kalau untuk Tuan Hamiduddin sendiri? Kalau bagi saya, yang saya mau sampaikan adalah untuk Indah tidak merasa malu ataupun tidak merasa janggal lah untuk bersedekah dan membantu orang susah. Sebab seperti yang dari para penyumbang juga pernah cakap, ini merupakan saham tani je lah. Indah di dunia, di akhirat je lah. Jadi kenapa Indah dikongsikan dengan orang ramai kan, perkara yang baik itu. Jadi untuk teruskanlah sama-sama tolong-menolong sesama kita, insyaAllah. Alhamdulillah ya. Jadi kita doakan kejayaan dan juga kelancaran ya bagi projek yang dijalankan ini, Tahadu Tahabu 5.0. Mudah-mudahan ini bukan kali yang terakhir. Akan banyak lagi ke depannya nanti ya aktiviti-aktiviti sebegini dijalankan. Terima kasih kepada dua narasumber kita. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.